terhadap cabaran harian. Sebagai ibu bapa dan pendidik adalah sangat penting untuk memahami impak pendidikan awal kanak-kanak terhadap perkembangan kanak-kanak. Kita perlu merebut peluang ini untuk memberikan dan menyediakan pengalaman pendidikan yang sesuai pada tempoh penting ini agar kita dapat membentuk sikap mereka untuk sentiasa bermotivasi terhadap pembelajaran sepanjang hayat. Selain itu, ibu bapa dan pendidik juga perlu menilai perkembangan anak dan mengambil kira perbezaan individu. Setiap kanak-kanak mempunyai keperluan unik dan kita perlu mengenal pasti dan mengakui kekuatan dan kelemahan mereka. Ini membolehkan kita menyediakan sokongan dan medium pembelajaran yang sesuai untuk setiap kanak-kanak dalam usaha mereka belajar dan berkembang. Pendidikan awal kanak-kanak sangat penting kerana pada usia ini otak anak-anak masih dalam tahap pembentukan awal. Pertumbuhan sel-sel otak yang besar adalah tempoh di mana neural connection atau hubungan sel-sel otak berkembang dengan pantas. Pada tahap ini, anak-anak memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap rangsangan dari lingkungan mereka. Mereka menyerap dari memproses pengetahuan dan maklumat dengan cepat dan ini mengasah kemahiran kognitif, kecerdasan sosial dan emosi mereka pada peringkat awal dalam memahami dunia di sekitar. Melalui sokongan dan pendidikan yang sesuai, anak-anak boleh mencapai tahap kecerdasan yang lebih tinggi. Oleh itu, pendidikan awal kanak-kanak bukan hanya tentang memenuhi keperluan asas tetapi juga tentang memupuk potensi tersembunyi yang ada pada anak-anak. Seterusnya, jenis-jenis institusi pendidikan di Malaysia terbahagi kepada dua iaitu TASKA dan juga Tadika. TASKA merupakan singkatan untuk Taman Asuhan Kanak-kanak. TASKA juga khusus untuk kanak-kanak berumur 0 hingga 4 tahun. Berdaftar dan mendapat kelulusan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Kurikulum yang digunakan oleh TASKA ialah Permata Negara. Kategori TASKA terbahagi kepada 4. Yang pertama, TASKA di institusi, menerima 10 orang atau lebih kanak-kanak dalam penjagaan, ditubuhkan atas inisiatif pihak swasta dan badan bukan kerajaan (NGO). Yang kedua, TASKA di tempat kerja, menerima 10 orang atau lebih dalam jagaan, ditubuhkan atas inisiatif majikan untuk kebajikan pekerja. Yang ketiga, TASKA komuniti, menerima 10 orang kanak-kanak atau lebih dalam jagaan, menerima bantuan daripada kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri, ditubuhkan atas inisiatif komuniti untuk manfaat kepada keluarga yang berpendapatan rendah di bandar dan luar bandar. Yang keempat, TASKA di rumah, menerima 4 hingga 9 orang kanak-kanak dalam jagaan, dijalankan di kediaman sendiri. Institusi pendidikan di Malaysia yang kedua pula ialah Tadika. Tadika merujuk kepada Taman Didikan Kanak-kanak. Untuk kanak-kanak berusia 4 hingga 6 tahun, Tadika berdaftar dengan Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan Kementerian Pendidikan. Tadika menggunakan kurikulum standard prasekolah kebangsaan (KSPK). Matlamat pendidikan prasekolah ialah pendidikan prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif masuk ke sekolah rendah. Terdapat 9 kategori Tadika. Yang pertama, Tadika Perpaduan. Tadika Perpaduan adalah salah satu tadika di bawah rancangan perhubungan masyarakat bagi memenuhi keperluan masyarakat di bandar dan di pinggir bandar. Ia ditubuhkan sebagai persediaan anak-anak berusia 4 hingga 6 tahun ke alam persekolahan sambil memupuk nilai perpaduan dan semangat bermasyarakat. Yang kedua, Tadika Kemas.
Tadika kemas adalah pilihan terbaik bagi ibu bapa yang mencari tadika dengan kos pembelajaran yang rendah. Kebanyakan guru-guru kemas yang bertugas juga perlu menyertai kursus guru kemas yang berpengalaman dalam pendidikan awal kanak-kanak. Murid-murid berumur 4 hingga 6 tahun akan didedahkan dengan program pendidikan berkonsepkan belajar melalui bermain. Konsep yang diperkenalkan selaras dengan naluri semula jadi kanak-kanak yang ingin tahu, berani mencuba dan gemar bermain. Yang ketiga, tadika QDIS. Tadika QDIS menjadi pilihan ramai ibu bapa bagi mendedahkan anak-anak pada pendidikan awal serta melatih sifat keyakinan kanak-kanak. Kanak-kanak asuhan tadika QDIS juga dilihat sentiasa bersemangat untuk belajar dan tidak rasa malu untuk bertanya. Antara pendekatan yang diperkenalkan kepada murid-murid adalah cara menyelesaikan masalah dengan baik. Bagi pembelajaran bahasa, anak-anak akan diberikan panduan intonasi yang unik menerusi lagu. Yang keempat, tadika pasti. Pasti atau Pusat Asuhan Ternas Islam merupakan pusat taska yang dimiliki oleh Parti Islam Malaysia, iaitu PAS. Pasti komited sebagai pusat asuhan awal kanak-kanak prasekolah yang fokus kepada pendidikan berteraskan Al-Quran dan Sunnah sambil membimbing anak melakukan amalan mahmudah, terpuji serta meninggalkan perkara mungkar. Setiap murid akan mendapat pendidikan kurikulum yang selaras dengan matlamat pendidikan Islam daripada guru-guru yang terlatih dan berpengalaman. Di samping itu, tadika ini juga mendidik anak-anak untuk fasih membaca dan menghafaz serta menghayati Al-Quran, berzikir dan berdoa. Seterusnya yang kelima pula ialah Smart Reader. Smart Reader menawarkan 3 program pendidikan iaitu Smart Reader Kids, Smart Reader Kids Mandarin dan Smart Reader Kids Islamic. Ramai ibu bapa yang memilih program pendidikan Smart Reader Kids Islamic kerana ia memberi pendedahan yang baik kepada anak-anak dalam pendidikan Al-Quran, Jawi, bahasa Arab, ibadah, English, matematik, seni dan kraf, membaca dan sebagainya. Yang keenam, tadika Little Calypso. The Little Calypso fokus kepada teras perkembangan kanak-kanak menerusi konsep SPICE iaitu spiritual, physical, intellectual, socio-emotional. Little Calypso juga dikatakan menjadi pilihan ramai ibu bapa kerana persekitaran yang baik bagi pendidikan awal kanak-kanak dengan konsep Islamik yang selesa, luas dan dilengkapi dengan penghawa dingin. Mempunyai taman permainan indoor yang luas dan kamera CCTV untuk keselamatan anak-anak. Yang ketujuh, tadika dan taska Brainy Bunch. Brainy Bunch terkenal sebagai pusat pendidikan Montessori Islamik bertaraf dunia. Tadika dan taska Brainy Bunch menawarkan Brainy Spice iaitu konsep pendidikan berteraskan bahasa Inggeris yang menyeluruh dari segi fizikal, agama, intelektual, kreatif dan emosional. Pendidikan Brainy Bunch juga menekankan perkembangan interpersonal, terutamanya sifat kepimpinan serta keyakinan pada setiap anak-anak. Yang ke-8, Real Kids. Dengan pengalaman selama 35 tahun dan pengiktirafan sebagai anugerah, Real Kids juga merupakan satu lagi tadika pilihan ibu bapa bagi mendedahkan anak-anak kepada pendidikan awal. Bagi mempersiapkan anak-anak ke pendidikan sekolah rendah, tadika ini memperkenalkan sebagai konsep pendidikan terbaik dari serata dunia termasuk Multiple Intelligence, Project-Based Learning, Interdisciplinary Learning dan Play and Game-Based Learning. Konsep ini dirancang serta direka berdasarkan penyelidikan, trend semasa dan seiring dengan kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK dan standard prasekolah antarabangsa. Yang terakhir iaitu yang ke-9, tadika Genius Outlet. Genius Outlet menawarkan pendidikan awal kanak-kanak bagi mencabar rasa ingin tahu di samping meningkatkan kualiti pergaulan dengan guru, rakan dan orang sekeliling. Pelan pembelajaran I Love yang diperkenalkan oleh tadika Genius Outlet dikemaskini setiap tahun bagi melatih anak-anak untuk mencapai prestasi cemerlang dari segi akademik dan sahsiah. Seterusnya,
perbandingan antara institusi Taska dan Tadika. Taska ada dua, iaitu Taska kerajaan dan Taska swasta. Perbezaan antara Taska kerajaan dan Taska swasta ialah di kerajaan harga yuran seorang kanak iaitu RM180, manakala di swasta dengan yuran yang lebih mahal daripada di kerajaan pun. Selain itu, kebiasaannya anak yang dihantar di swasta itu orang yang berkemampuan iaitu tidur pulang. Seterusnya, cara pengajaran dan pembelajaran di swasta pula, kemudahan fizikal di swasta mungkin lebih berkualiti dan lebih lengkap, manakala di kerajaan kemudahan bermain di luar dan ruang bermain. Seterusnya, perbezaan antara tadika swasta dan kerajaan. Bagi kerajaan, di sekolah iaitu yuran percuma, manakala di swasta yurannya tertakluk kepada institusi dengan harga yang agak mahal dan berkualiti. Cara pembelajaran di kerajaan pula, murid diterapkan dengan disiplin, bilik darjah mengikut umur. Selain itu, tidak menerapkan bahasa Inggeris, dan juga murid lebih ramai daripada swasta. Selain itu, di kerajaan pula lebih menggunakan KSPK seperti JLS dengan mendarat, manakala di swasta pula memilih tadika swasta lebih berkualiti daripada kerajaan kerana dari segi pembelajarannya. Selain itu, menerapkan bahasa Inggeris. Seterusnya, mempunyai kemudahan yang bagus seperti perpustakaan, permainan di luar. Seterusnya, guru yang layak dan berpengalaman. Tambahan pula, perkhidmatan tambahan ini menawarkan program seperti kurikulum yang berbeza. Implikasi institusi pada awal pendidikan zaman kanak-kanak. Yang pertama, dapat membangunkan kemahiran literasi. Guru prasekolah boleh membantu kanak-kanak mengembangkan kemahiran bahasa dengan menggunakan teknik interaktif yang tertentu. Contohnya, meminta mereka menunjuk ke tajuk cerita, meramalkan apa yang mungkin berlaku dalam cerita dan menceritakan semula suatu peristiwa dalam cerita yang didengarnya. Yang kedua, dapat meningkatkan pemikiran kritikal. Pemikiran kritikal berlaku apabila kanak-kanak menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang ada untuk menyelesaikan masalah, seperti mereka dapat buat perbandingan, dapat memberi sebab berlaku sesuatu perkara, dan dapat memikirkan penyelesaian secara kreatif. Contoh, apabila mereka diberi buku cerita, guru prasekolah boleh membimbing pelajar mereka untuk memikir secara kritikal melalui cara penyelesaian masalah, ramalan dan juga penjelasan. Dan implikasi yang ketiga, dapat memupuk keyakinan diri. Tadika biasa tidak membandingkan pelajar dengan pelajar yang lain. Sebaliknya, mereka menggunakan pujian dan pengakuan untuk menyampaikan harapan yang realistik. Implikasi yang keempat, dapat membina kemahiran penting. Tadika akan membantu anak anda untuk membina kemahiran penting seperti menunggu giliran, mendengar, menolong satu sama lain dan lain-lain. Dan implikasi yang kelima, cara pembelajaran yang menarik. Dalam pendekatan pengajaran, guru prasekolah menggunakan konsep playing and learning, iaitu merupakan satu konsep keseluruhan yang diterapkan. Ia merujuk kepada pengajaran yang disampaikan secara tidak formal dan membawa masuk unsur permainan dalam pembelajaran.
Kanak-kanak mendapat manfaat daripada bermain dan belajar kerana permainan sesuai dengan naluri kanak-kanak yang bermakna bermain adalah cara mereka belajar.